kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam PDPR kelas Bahasa Melayu tahun 3, Cintai Bahasa Melayu bersama Cikgu Mama Fatihah. Jadi, Cikgu Mama harap setelah bercuti 1 minggu, anak-anak mula bersedia untuk meneruskan pelajaran kita pada hari ini dari rumah. Sudah sedia? Jom kita mula belajar. Baik anak-anak, seperti biasa kita belajar berdasarkan kandungan kurikulum standar sekolah rendah untuk Bahasa Melayu tahun 3. Jadi, hari ini kita bersama lagi dalam unit 15, yaitu Indahnya Seni dan Budaya Kita. Dan kemahiran kita hari ini ialah menulis. Ya, dalam tajuk kecil yang bertajuk Kesenian Masyarakat Orang Asli. Standar kandungan kita hari ini ialah 3.3 menghasilkan penulisan. Manakala standar pembelajaran ialah 3.3.2, yaitu mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek Roman 2, yaitu penggunaan kata. Dan selepas kita selesai PDPR kita, diharap pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek penggunaan kata. Apakah yang dimaksudkan dengan penggunaan kata? Ikuti topik kita seterusnya. Baik, anak-anak, sebelum kita meneruskan kemahiran menulis kita, fahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan penggunaan kata. Penggunaan kata. Seperti yang kamu nampak dalam paparan ini, penggunaan kata dalam sesuatu teks karangan perlu menggunakan pemilihan kata yang betul dan tepat mengikut konteks ayat. Penggunaan kata yang tidak tepat sebenarnya dia akan menjejaskan maksud keseluruhan ayat atau teks yang ditulis dan menjadikan hasil penulisan itu tidak menarik kerana penggunaan kata yang tidak sesuai. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan penggunaan kata dalam topik kita hari ini? Jom kita teruskan anak-anak. Baik, seperti yang Cikgu Mama telah katakan tadi, hari ini kita akan masuk dalam kemahiran menulis dalam tajuk kecil yaitu Kesenian Masyarakat Orang Asli. Kamu boleh lihat dalam paparannya Cikgu Mama tunjukkan ini. Okey, mari kita baca, tetapi kita gunakan kaedah bacaan intensif. Apakah yang dimaksudkan dengan intensif? Sebenarnya anak-anak, terdapat pelbagai jenis cara bacaan yang boleh kita lakukan, ya. Tetapi hari ini kita akan pilih bacaan intensif. Kenapa kita guna intensif? Tujuannya adalah untuk kamu lihat di situ dalam peta minda dalam bentuk buih di situ. Tujuannya adalah untuk memperkembangkan kebolehan menilai, ya, yaitu meneliti, memahami, mentafsir, kemudian penekanan terhadap ciri-ciri tata bahasa, yaitu meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan, penelitian tentang pemakaian bahasa dalam konteks dan situasi, dan juga kita tujuannya adalah untuk mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. Maksudnya, apabila kita membaca keseluruhan teks kesenian masyarakat orang asli ini, itulah sebab kita gunakan bacaan intensif. Sambil kita membaca, kita akan mula mencatat atau menanda manakah ciri-ciri tata bahasa yang mungkin tidak tepat digunakan dalam ayat ini. Maksudnya semasa baca kita sudah bersedia
dengan kepelbagaian, mungkin penggunaan kata yang tidak sesuai. Kita lakukan secara teliti. Teliti itu maksudnya kita baca betul-betul. Mungkin ada ayat yang bila kita baca, tiba-tiba kita rasa lain. Ada perkataan lain yang tidak sesuai digunakan dalam ayat itu. Kemudian kita fahami, betul atau tidak perkataan yang dipilih itu, penggunaan kata yang dipilih itu untuk ayat tersebut. Kemudian kita tafsir, apa maksud sebenarnya penggunaan kata itu. Mungkin maksudnya membawa maksud yang tidak sama apa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Jadi kita sama-sama lihat untuk teks ini bersama-sama. Boleh kita baca ya ramai-ramai. Etnik Mahmeri terkenal dengan seni ukiran kayu dan lipatan daun. Warisan seni ini diwarisi daripada nenek moyang sejak lepas lagi. Baik, anak-anak. Etnik Mahmeri ini sebenarnya terdapat di negeri Selangor, yaitu antara etnik dalam kelompok orang asli. Ya, orang asli. Baik. Pada perenggan pertama tadi, kita sudah baca dan kita lihat ada penggunaan kata yang bercetak warna merah, kan? Apakah perkataan tersebut? Betul anak-anak, yaitu lepas. Mari kita ulang semula ayat yang terakhir tadi. Warisan seni ini diwarisi daripada nenek moyang sejak lepas lagi. Betulkah penggunaan kata lepas itu? Kita lihat di sini anak-anak. Kotak yang penggunaan kata yang tidak tepat. Disenaraikan nomor 1 lepas, kan? Ada lepas. Kemudian kita lihat betul atau tidak ayatnya. Penggunaan kata yang tepat sepatutnya ialah di sini telah diberi juga panduan. Sepatutnya lepas itu penggunaan yang sesuai ialah dahulu. Ya, mari kita ulang balik semula ayat tersebut. Warisan seni ini diwarisi daripada nenek moyang sejak dahulu lagi. Betul atau tidak? Jika dibandingkan dengan penggunaan kata lepas tadi. Ya, lepas tadi sebenarnya tidak tepat atau salah. Yang tepat ialah penggunaan kata dahulu. Jadi disenaraikan. Di sini yang tidak tepat, yang di sini yang tepat. Kan? Dan mesti sama. Kalau nomor 1 tadi, kita buat yang lepas itu nomor 1. Penggunaan kata yang betul untuk lepas juga mesti nomor 1, yaitu dahulu. Mesti ikut urutan yang betul, supaya tidak keliru. Boleh? Kita teruskan ya, perenggan yang kedua. Seni ukiran kayu biasanya dijadikan barang hiasan dan jualan. Setiap ukiran itu mengambil jam yang lama untuk disiapkan demi kualitinya. Baik. Penggunaan kata yang tidak tepat yang kedua. Apakah yang kita temui di situ? Ya, kita temui penggunaan kata jam. Yang sepatutnya apa yang perlu digunakan? Yang betulnya ialah apa? Baik, itu juga telah diberi. Oke. 2 jam. Sepatutnya penggunaan kata yang tepat ialah masa. Kan? Masa. Kita ulang balik ayat tadi ya. Setiap ukiran itu mengambil masa yang lama untuk disiapkan demi kualitinya. Betul kan? Penggunaan kata yang tepat ialah masa. Yang salah tadi ialah jam. Oke? Jadi senaraikan juga dalam kedua-dua kotak tadi. Boleh? Baik, kita teruskan baca. Tetapi sambil itu kamu mula fikir apakah penggunaan kata yang tidak tepat dalam setiap ayat itu dalam perenggan. Sebab selepas ini itulah tugasan yang perlu kamu buat, ya. Oke, kita sambung baca lagi. Oleh itu, hasil seni ukirannya sangat kecil. Pemilihan kayunya juga dilakukan secara kemas. Biasanya ranting kayu jenis nyirih batu dipakai supaya hasil ukirannya kukuh. Perenggan ketiga. Di samping itu, seni lipatan daun juga ialah hasil kepelikan etnik Mahmeri.
Mereka menghasilkan barang cantik diri seperti rantai, sanggul, gelang, dan anting-anting daripada pucuk nipah, pandan, dan daun kelapa. Perenggan terakhir. Produk mereka telah mendapat penghargaan daripada beberapa pihak. Kesenian ini haruslah diwarisi dan dibelah oleh generasi muda Mahmeri. Baik, kita sudah baca semuanya. Dan Cikgu Mama yakin semasa kita membaca secara intensif tadi, kita telah jumpa penggunaan kata yang kurang tepat, dan pada waktu yang sama, Cikgu Mama yakin kamu telah berfikir penggunaan kata yang sesuai untuk penggunaan kata yang tidak tepat tadi. Boleh kan? Baik, kita teruskan ya anak-anak. Baik, kita pindahkan dari buku teks muka surat 15 tadi itu dalam bentuk ini supaya lebih jelas. Baik, maklumat yang terdapat dalam dua kotak ini boleh diperolehi melalui keseluruhan teks bertajuk Kesenian Masyarakat Orang Asli. Lihat, bila kita besarkan di sini, dia akan jadi begini. Kita gabungkan dua kotak berasingan tadi, kita jadikan dia satu saja. Tetapi masih lagi kotak yang pertama sini masih juga penggunaan kata yang tidak tepat, dan di sini penggunaan kata yang tepat. Tetapi ini lebih jelas dan mudah ditulis nanti, kan? Contoh yang tadi, yang pertama kita jumpa lepas. Penggunaan kata yang tepat sepatutnya dahulu. Nah, tengok anak panah ni. Ya? Kemudian yang nombor 2 juga begitu. Nombor 2 tadi jam itu tidak tepat. Yang sepatutnya yang tepat ialah masa. Dan tugas kamu cari lagi ada 8 penggunaan kata yang tidak tepat dalam teks tadi yang kita baca. Kemudian cari penggunaan kata yang tepat untuk menggantikan kata-kata yang tidak tepat tadi. Boleh ya anak-anak? Jangan lupa buka buku teks kamu Bahasa Melayu tahun 3 untuk jilid 2 muka surat 15. Ya, baik. Jadi bagaimana kamu perlu buat dalam buku tulis? Tengok Cikgu Mama terangkan dengan teliti. Baik, bayangkan ini ialah buku tulis kamu. Jadi kamu perlu buat seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi di sini seperti biasa, tulis hari PDPR kita hari ini. Kemudian subjek atau mata pelajaran Bahasa Melayu. Ingat sekali lagi pesan Cikgu Mama, pastikan tulis penuh ya. Jangan kamu tulis huruf B dengan M saja. Cikgu Mama tidak mahu amalan itu. Tolong biasakan ejab penuh Bahasa Melayu. Dan huruf B itu besar, huruf M itu besar. So ini kata nama khas ya. Dan bagian sini seperti biasa kamu akan tulis apa? Tarikh, kan? Tarikh ataupun tanggal. Semasa kita menyiapkan tugasan ini. Baik, jangan lupa tulis arahan aktiviti hari ini yaitu mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan kata. Jadi dalam buku tulis kamu buatlah begini, kotaknya kemas-kemas. Ada nombor, ada anak panah. Ada bahagian penggunaan kata yang tidak tepat. Ada bahagian penggunaan kata yang tepat. Dan tolong tulisan Anda pastikan kemas. Jangan sesuka hati campur huruf besar dan huruf kecil ketika kamu menulis sesuatu perkataan atau ayat. Kenali betul-betul kata nama khas, kata nama am. Ikuti tanda baca yang betul. Jika perlu nokta, ada nokta. Jika tidak perlu, tidak ada. Ya, jaga tulisan agar kerja kita kemas. Boleh anak-anak? Dan aktiviti tambahan nanti Cikgu Mama akan berikan untuk kita kaparamin kita, yaitu kad pandu rangsang minda untuk aktiviti pengukuhan nanti. Yang itu Cikgu Mama akan berikan dalam laman grup kita nanti. Ya, jadi Cikgu Mama yakin anak-anak hari ini sudah faham cara kita mengedit dan memurnikan penggunaan kata yang tidak tepat kepada penggunaan kata yang tepat dalam suatu teks. Boleh? Jadi jangan lupa siapkan tugasan Anda dan hantar.
kepada Cikgu Mama mengikut masa yang ditetapkan. Jadi, Cikgu Mama ucapkan selamat belajar kepada semua dan jaga diri. Ya, bye. Assalamualaikum.